Okay, so we continue with a unit conversion involving speed and acceleration. Okay, open page 181. You can look at example 15. Question asks you to convert 420 meter per minute per minute 2 kilometer per minute. Apa maksud dia ni? Okay, maksudnya sekarang ni yang ni kamu kena faham betul-betul ya. Okay. 420 meter per minit. Macam ini. Okay. Meter per minit. Ini baru untuk soalan ni. Untuk ayat ni. Meter per minit ni. Per minit. Sorry. Dia baru sampai sini. Okay. Ini dia punya simbol. Meter per minit kan. Lepas tu dia beritahu sini lagi. Per minit. Maksudnya per lagi dengan minit. So ini cara untuk kamu transfer maklumat kepada bentuk simbol dalam bentuk yang termudah. Okey, 2 km per minit maksudnya apa yang kita nak tukar sekarang ni, dia suruh tukar daripada meter per minit. Okey, per minit. Dia suruh tukar 2 kilometer. Dia suruh tukar kepada kilometer per minit. Kilometer per minit. Okey, per minit. So, per minit. Ni soalan suruh. Nampak tak? Dia nampak macam complicated. Tapi bila kamu pandai tukar kepada bentuk yang termudah, kamu akan rasa senang sedikit. Okay. So, apa yang kita nampak yang tak sama dekat sini? Minit dengan minit sama. Minit dengan minit sama. So, yang berubah sekarang ni ini. Meter pergi kepada kilometer. Itu sahaja yang berubah. Okay. So, bagaimana cara yang kita nak ubah sekarang ni? Kita kena ada idea. Meter pergi kilometer. Okay. So, apa idea kamu yang pertama? Kita recall balik 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Betul tak? So, kalau meter nak pergi kilometer, we need to divide by 1000. Okay. So, similar with this example. Okay. Maksudnya sekarang ni, kita ada 420 meter. So, sekarang ada 420 meter. Sekarang ini ialah unit meter. Kita nak tukar kepada kilometer. So, kita just divide by 1000. Sebab meter nak pergi kilometer, kena divide by 1000. So, kita automatic dekat sini. Daripada meter, kamu dah divide by 1000. Dah jadi unit kilometer. Okay. Per minit. Per minit. Tak ada masalah. Per minit. Over minit. Okay. So, apa yang kamu kena buat sekarang ialah okay, nampak boleh So, kita akan dapat dekat sini 420 divided by 1000. Kita akan dapat 0.42. Okay, kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 0.42 kilometer per minit macam ini. Ataupun bila kita nak tukar, ini dalam bentuk ayat, ataupun kita nak tukar kepada bentuk simbol, ini adalah bersamaan juga dengan 0.42 macam cikgu ajar contoh sebelum tadi, kilometer per minit square. Okay, kenapa jadi minit square? Cikgu ulang lagi sekali. Kenapa jadi minit square? Daripada unit dekat atas ni. Macam ini. Okay, so cikgu ulang lagi sekali. Kilometer per minit divide by minute, right? Macam ni. So, kilometer per minit yang sebelah kiri ni kita kekalkan. Cuma bila bahagi, kita kena tukar jadi darab. Min tukar jadi denominator, jadi minit. So, kilometer times 1 kita akan dapat kilometer. Minit times minit kita akan dapat minit square. Okay. So, ini yang kita transfer dalam bentuk simbol. So, tolonglah cikgu nak kamu masterkan juga soalan macam ni. Buat contoh yang cikgu bagi dan buat soalan supaya kamu betul-betul faham conversion of unit. Okay, clear. So, we go through to the next example. Okay, dalam buku teks ada conversion unit yang seterusnya. Kita pergi kepada example 17 dahulu.
Okay, example 17, page 182. Example 17. Okay, nampak boleh ya. Okay. Sami drove at a speed of 70 km per hour. He increased his speed to 100 km per hour in a 30 minutes. This is time taken dia. Okay. So, soalan tanya, calculate the acceleration. So, idea kita acceleration adalah final speed minus initial speed divided by time taken. Tapi, dia suruh jawab dalam jawapan kilometer per hour per hour. Okay. So, bagaimana kita nak calculate sekarang ni? So, first, we need to find the formula. Okay. So, acceleration. Okay, boleh nampak kan? Acceleration is equal to final speed minus initial speed over time taken. So hopefully you can understood my example. Okay, final speed in this case here adalah dekat sini. He increased his speed as 100 km per hour. So this is final. So 100 km per hour. So cikgu label dekat sini sebagai V. Yang ini ialah U. Okay. Minus initial speed dekat sini 70 km per hour. Okay, over dengan time taken. Berapa time taken yang dia beri? 30 minutes. Okay, ini formula. Kalaulah kita kira manual tanpa melibatkan soalan nak unit apa, kita just kira 100 minus 70, kita akan dapat 30 km per hour over 30 minutes. Ini kalau kita tak buat perubahan maklumat. So, kamu akan dapat jawapan dekat sini. 30 divided by 30 is 1. 1 km per hour. Boleh kan? Per minutes. Ini jawapan. Tapi soalan tak nak jawapan ini. Soalan tak nak jawapan ni. Sebab soalan dia dah bagi unit. Dia nak kilometer per hour per hour. So, maksudnya sekarang ni, bila ini bukan soalan kendaki, maksudnya ini bukan, ini walaupun ini betul, tapi soalan tak nak jawapan dalam bentuk macam ni kan. Soalan nak dapat jawapan kilometer per hour per hour. So maksudnya sekarang ni kita refer balik jawapan kita tadi, dia nak kilometer per hour. So kilometer per hour. So dah betul, ini dah betul, kilometer per hour dah betul dah. Dia follow dia punya soalan. Tapi per dengan hour. So maksudnya yang atas ni tak payah ubah. Maksudnya kamu kena ubah yang bawah ni je saja. Kamu kena convert yang bawah. Okay, boleh faham? So, dia akan jadi macam ni. Okay. 30 km per hour, tak ada masalah. Kita fixkan dia sebab dia dah sama dengan soalan kendaki. But minutes ni, bagi nak tukar kepada hour. 1 hour is equal to 60 minutes. Betul tak? So, kalau minit nak tukar kepada hour, kita kena bahagikan dengan 60. So, 30 minutes kena bahagi lagi dengan 60. Kamu akan dapat 0.21 over 2, 0.5. Okay, 0.5. Okay, this is hour. 0.5 hours. So, kamu tekan calculator lah. Kamu akan dapat jawapan macam dalam buku. So, final you will get 60 km per hour. Kilometer per hour per hour. Macam dalam buku teks. Nampak ke? Sorry, tak nampak So, kamu akan dapat jawapan bila kamu tekan calculator. 30 bahagi 30 per 60. Kamu akan dapat jawapan 60 km per hour per hour. Macam ni. So, ni jawapan untuk soalan A. Okay. So, we continue with example B. Example B, kilometer hour per second. Okay, yang ni soalan ni, kilometer hour per second. So, maksudnya sekarang ni, daripada jawapan A tadi, okay, yang mana cikgu ambil? Cikgu ambil jawapan dekat sini tadi. Okay.
Copy paste kat sini. Cikgu bawa turun bawah untuk soalan B. Okay, cikgu copy paste 30 km per hour kan. 30 km per hour per 30 minutes. Okay. Ini soalan dekat A tadi. Kita nak tukar kepada soalan B. Soalan tanya adalah kilometer per hour per second. So, soalan nak jawapan kamu adalah unit kilometer per hour per second. So, bagaimana nak buat? So, tengok dekat atas dulu. Kilometer per hour sama kan? Tak ada masalah. So, yang ini fix kekal. Tak payah buat apa-apa perubahan. So, kamu nak tukar sekarang minutes kepada second. Minit tukar pada second kena darab dengan 60. Okay, so apa yang kamu kena buat? 30 km per hour ni dah fix. Divide by 30 times 60 dalam unit. Terus kamu akan dapat dalam unit second. Okay, so if you press calculator, you will get 0.0. Kamu akan dapat jawapan 0.0167. Okay, lepas kamu tekan calculator ni, jawapannya adalah kilometer per hour per second. Okay. So next, kita pergi kepada final example involving the conversion of unit. Ada dalam kita patah balik pula example 16. So we look at example 16. Okay, ni complicated sikit saja. Okay, Rani cycles for a 3/4 of an hour from her home to cultural festival. Maksudnya daripada rumah, ni rumah Rani, this is the home. Okay, Rani nak pergi kepada cultural festival. So, dia nak pergi at the cultural festival dekat sini. Okay. Cycles for 3/4 of an hour. Maksudnya dia ambil masa 3/4 jam. 3/4 hour. This is cultural festival. Okay. With the speed of change of 18 km per hour. So, daripada home pergi cultural festival ni, dia ambil dia punya speednya ialah 18 km per hour. So, ini maklumat yang dia beri transfer dalam bentuk gambar ajar. Sebab kalau kamu tak transfer, kamu tak nampak clear bagaimana soalan tersebut. Maklumat dalam soalan tersebut. Okay, and then dia bagi tahu lagi maklumat. Travelling to the cultural festivals takes 40% less time compared to the time taken for return the trip at the same speed change. Apa maksud ni? Maksudnya, bila kita pergi ke cultural festival ni, masa yang dia ambil tu lagi cepat. Berbanding dia pergi, dia patah balik. Maksudnya, patah balik tu lagi lambat. Lagi lama. Okay, berapa lamanya? 40% less time compared to the time taken to return trip at the same speed change. Maksudnya, dia pergi 18 km per hour, balik pun sama 18 km per hour. Okay, soalan tanya, calculate the difference in acceleration between the trip go and to and from the cultural festival. Maksudnya, kamu kena cari acceleration pergi dan kamu kena cari acceleration balik. So, itu dia punya konsep. Idea apa soalan tu nak kamu kira. Okay, yang pertama sekali, okay, kita kena kira dia punya acceleration untuk pergilah. Daripada maklumat ni adalah maklumat yang pergi. So, kita buat pengiraan untuk daripada home pergi kepada cultural festival. So, kita nak cari dia punya acceleration. So, acceleration, okay, is equals to dia dah bagi tahu tadi kan, unit tadi dia dah bagi tahu dah dekat sini. This is dia punya speed with the speed change. Okay, so kalau memang formula yang cikgu ajar tadi, acceleration adalah final speed minus initial speed over time taken, right? So, ini formula yang cikgu ajar tadi.
Okey, tapi dalam masa yang sama, final speed minus initial speed ni juga adalah difference in speed. Dalam kata lain juga, this is the difference of speed. Okay, so kita tak payah, dalam kes ni kita tak payah kira final speed, minus speed, initial speed, sebab dia dah bagi terus dekat soalan ni. Okay, kalau tengok betul-betul kat soalan ni beritahu sini, with a speed of change. Maksudnya speed of change, maksudnya dia dah beritahu dah. Tak payah kira dah awal tolak akhir, terus kamu terus dapat jawapan 18 km per hour. So we take 18 km per hour ni sebagai difference of speed. Terus ambil yang ni. Okay, so kita masukkan dalam formula 18 km per hour. Okay, berapa time taken dia dekat sini? Time taken dalam soalan ni dia bagi tahu sini 3/4. So 3/4 hour. Okay. Ini tadi 18 kan? Okay, 18 bagi 3/4. So when you press calculator, you will get kalau tengok dekat sini, okay, kita tekan calculator, kamu akan dapat jawapan 40. Okay, kita kira 40 km per hour square. So ini jawapan yang pertama, acceleration. 18 bahagi dengan 3/4, kamu akan dapat 40. So unit kilometer per hour. So dah dapat jawapan yang pertama untuk A. So sekarang ni kita nak kira pula daripada cultural festival ni balik semula ke rumah. Berapa dia punya acceleration? So acceleration masih lagi sama, final speed final speed minus initial speed, ataupun kita ambil difference of speed. Soalan bagi tahu speed dia patah balik pun masih lagi dia ambil speed yang sama, 18 km per hour. So dia tak ada perubahan. So masih lagi kita ambil 18 km per hour, but we need to find the time taken. Okay, time taken. Macam mana kita nak kira time taken dekat sini? Berapa time taken dia? Okay, dalam unit hour jugalah. Okay, dalam unit hour, berapa hour? So kita refer pada yang asal. Yang asal tadi dia beritahu dia nak pergi daripada home pergi cultural festival, dia ambil 3/4 jam. Okay. So the time taken is a 3/4 hour. Okay. And it said that dia bagi tahu dalam soalan buku teks, dia beritahu dia ambil masa tu 40% less time. So 40% mana ke? Okay, sorry tak nampak. 40% less time compared to the time taken to return trips at the same speed change. So daripada 3/4 jam yang kita dah kira tadi, yang daripada maklumat, darabkan dengan 40%. Darabkan dengan 40%. 40% is a 40/100. So when we calculate 40% times dengan 3/4 hours ni, kamu akan dapat 0.3 hours. Okay. So, 3, okay. So, maksudnya pengurangan masanya sebanyak 0.3 jam. Okay, 3/4 jam ni, kalau kita kira, 3/4 ni is equal to 0.75 hours. Betul tak? Okay. So, dia punya pengurangan sekarang ni, adalah kita pergi kepada kita kena tolak lah. Okay, daripada soalan ni, so 0.75 minus 0.3. So 0.75 hours minus 0.3 hours, kita akan dapat jawapan 0.75 minus 0.3, kita akan dapat 0.45 hours. So inilah yang kita masukkan dalam formula dekat sini, 0.45 hours. Okay, so kita tekan calculator lah. 18 bahagi 0.45. Okay, kita dapat jawapan 40 km per hour square. Okay, sorry, cikgu tersalah kira. Cikgu tak perasan tadi. Okay, sorry, salah kira.
Okay, rasa baik sedar. Okay, 18 bahagi 3/4 ni bukan dapat 40 tau. Kita akan dapat 24. So, ada correction dekat sini. 24. Salah kira saja. Cuba tekan balik ya. 18 bahagi 3/4. Kamu dapat 24. 18 bahagi 0.45 jam ni, kamu akan dapat 40. So, nampak tak? So, this is acceleration. Ini pun sama acceleration yang kedua. So, difference of acceleration, you need to minus. Okay, soalan tanya difference of acceleration. So, difference of acceleration is equals to 40 km per hour square minus dengan 24 km per hour square. So, kamu akan dapat jawapan perbezaan dia ialah sebanyak 16 km per hour square. Okay, that's all. Thank you.